Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid cikgu dan semua yang menonton. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulang kaji tajuk 1 iaitu perkembangan seni visual di Malaysia yang terkandung dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual di dalam pendidikan seni visual tingkatan 1. Baiklah, cikgu rasa sebelum memulakan pembelajaran tajuk ini, cikgu rasa eloklah sekiranya cikgu menerangkan sedikit standard kandungan bagi tajuk ini. Jadi selepas mengulang kaji tajuk ini, murid akan mengingati dan memahami perkembangan seni visual di Malaysia yang telah kamu semua pelajari sebelum ini. Yang kedua, mengeksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi mengukuhkan pemahaman kamu semua terhadap perkembangan seni visual di Malaysia. Dan juga yang ketiga, dapat menzahirkan idea dan juga konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran. Jadi selepas mengulang kaji sub tajuk ini, murid dapat menggalurkan perkembangan seni visual di Malaysia. Jadi pada tajuk ini kita akan memfokuskan kepada sub tajuk yang pertama iaitu seni halus. Kita akan mempelajari sejarah dan perkembangan seni visual dan juga tokoh dan karya seni visual seni halus. Jadi, sejarah dan perkembangan seni halus bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society yang mana ahlinya terdiri daripada isteri-isteri golongan sekretariat. Pada tahun 1930-an pula, muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 1950-an pula muncul pelukis yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catan. Dan selepas mereka, perkembangan seni visual ni sangat rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Jadi yang seterusnya kita akan pergi kepada tokoh dan karya seni halus. Okey. Tokoh yang pertama adalah Abdullah Arif. Baik, Abdullah Arif ni dilahirkan pada tahun 1905 di Pulau Pinang dan merupakan seorang pelukis sendiri atau self-taught artist di dalam aliran Impressionisme. Beliau menjadi guru seni kepada kumpulan ekspatriat Eropah dan Penang Impressionist Society di Pulau Pinang. Jadi mari kita lihat hasil karya yang telah dihasilkan oleh Abdullah Arif. Yang pertama adalah Coconut Plantation. Jadi Abdullah Arif menghasilkan lukisan ini menggunakan cat air ataupun watercolor. Lukisan yang kedua juga menggunakan watercolor dan bertajuk Bumi yang Bahagia Lombong Bijih Malaya. Dan lukisan ini telah dihasilkan pada tahun 1960. Cikgu pun tak lahir lagi pada tahun ni. Tokoh seni halus yang kedua adalah Chua Tian Ting. Chua Tian Ting dilahirkan pada tahun 1912 di China dan beliau merupakan seorang pelopor kepada catan batik. Beliau menggunakan catan batik sebagai satu medium baharu dan unik di pesada antara seni antarabangsa. Jadi kebiasaannya pelukis menggunakan cat air kan. Jadi berbeza dengan Chua Tian Ting ni, dia menggunakan batik. Batik tu dia hasilkan lukisan. Jadi jom kita tengok karya seni dia. Okey, inilah hasil karya Chua Tian Ting. Kita tengok yang pertama ini adalah catan batik Mother and Child iaitu ibu dan anak. Okey, nampak tak tu? Dia menggunakan lilin untuk menghasilkan karya dia. Yang kedua adalah Tell You a Secret. Nampak tak makcik ni tengah bisikkan makcik ni. Dia tengah kongsi rahsia lah dengan makcik ni kan, tajuk dia tu. Okey. Tokoh seni halus yang seterusnya adalah Muhammad Hussein Enas. Muhammad Hussein Enas dilahirkan pada tahun 1924 di Indonesia dan beliau merupakan seorang pelukis aliran realisme dan khusus dalam seni potret. Jadi seni potret tu apa? Seni potret tu adalah dia melukis figura manusia lah. Hussein Enas juga merupakan pengasas kepada Angkatan Pelukis Semenanjung APS pada tahun 1956. Masa tak merdeka lagi tahun kita nak merdeka.
Jadi jom kita tengok dekat hasil karya Muhammad Hussein Enas. Tadi macam cikgu dah beritahu kan, Hussein Enas ni dia adalah pelukis self-portrait. Okay, ni adalah self-portrait. Dia lukis diri dia sendiri. Yang kedua adalah figura perempuan, pengantin perempuan Iban. Dia menggunakan media cat minyak dan lukisan ini dihasilkan pada tahun 1963. Tokoh seni halus yang seterusnya adalah Anthony Lau. Anthony Lau dilahirkan pada tahun 1933 di Johor dan juga merupakan seorang bekas pensyarah Specialist Teacher Training Institute, Kuala Lumpur. Anthony Lau menggunakan bahan seperti besi, logam dan kayu untuk menghasilkan karyanya. Kalau macam tadi kita tengok banyak tokoh yang menghasilkan seni halus kan, dia banyak buat painting kan. Berbeza dengan Anthony Lau ni, dia buat kita tengok. Ni adalah karya hasil Anthony Lau. Yang pertama adalah rimba, dihasilkan menggunakan besi pada tahun 1967. Seterusnya adalah logam, juga menggunakan besi, dan tajuk karya ni adalah Ayam Jantan, dihasilkan pada tahun 1963. Tokoh seni halus yang seterusnya adalah Reza Piadasa. Reza Piadasa ni dia dilahirkan pada tahun 1939 di Pahang dan merupakan seorang pelukis aliran konstruktivisme dan minimalis. Selain pelukis, beliau juga merupakan seorang pengkritik seni. Jom kita tengok ke hasil karya dia. Yang pertama hasil karya yang bertajuk The Haji Family. Lukisan ini dihasilkan menggunakan campuran media dan dihasilkan pada tahun 1990. Lukisan yang kedua adalah Entry Points dan dihasilkan juga menggunakan media campuran. Media campuran ni kebiasaannya menggunakan acrylic painting, watercolor, pencil color dan sebagainya lah. Sebab tu dipanggil media campuran. Dan lukisan ini dihasilkan pada tahun 1978. Tokoh seni halus yang seterusnya ialah Zulkifli Yusof. Siapa Zulkifli Yusof ni? Zulkifli Yusof merupakan anak kelahiran Kedah dan dilahirkan pada tahun 1962. Beliau merupakan pengarca profilik dengan tema politik dan kemasyarakatan. Jadi jom tengok dekat hasil karya dia. Nampak tak? Yang pertama, ini adalah hasil karya Bunga Raya, dihasilkan pada tahun 2010. Dia menggunakan teknik gurisan asid dan daur cetak atas besi. Yang kedua adalah yang bertajuk The Power, dihasilkan pada tahun 1991 menggunakan bahan campuran. Seterusnya, Ibrahim Hussein. Jadi Ibrahim Hussein ni dilahirkan pada tahun 1939 di Kedah dan beliau mempelopori teknik printage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Jadi jom kita tengok ke hasil karya dia. My Father and the Astronaut pada tahun 1969. Lukisan ini telah dihasilkan menggunakan media campuran. Lukisan yang kedua ialah Fall, dihasilkan pada tahun 1968. Jadi lukisan ini menggunakan media cat akrilik dan juga printage atas kanvas. Yang seterusnya adalah Johari Said. Johari Said dilahirkan pada tahun 1961 di Perak dan merupakan seorang pelukis dalam teknik cetakan kayu, lino dan gurisan asid dengan pelbagai gaya seperti ekspresionisme dan juga surrealisme. Jadi ini ialah hasil karya Johari Said. Tajuk lukisan yang pertama ialah Baju Kurung dan Secawan Kopi. Kat mana baju kurung, kat mana secawan kopi kan? Kalau kita tengok ke sini ialah baju kurung, nampak tak? Ni bahagian leher, bahagian poket kan? Ni kat sini ialah secawan kopi. Seterusnya ialah Katak Nak Jadi Lembu. Ini adalah cetakan kayu. Menarik bukan? Jadi murid-murid, cikgu nak buat merumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari sejarah seni halus. Sejarah seni halus bermula pada tahun 1920-an dan ia bermula dengan penubuhan Penang Impressionist Society
Dan antara tokoh-tokoh yang telah kita pelajari hari ini ialah Abdullah Arif, Chua Tian Ting, Muhammad Hussein Enas, Anthony Lau, Reza Piadasa dan ramai lagi. Jadi cikgu rasa setakat ni saja untuk tajuk ini. Terima kasih.